Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam sejahtera, salam di alam maya untuk teman-teman yang sudi hadir dalam pencerahan malam ini. Apa khabar Rubidin bersama pasangannya? Doa saya anda bahagia. Fuwi, how are you Fu? Saudara Muhammad Azizi Azmi, Saudara Muhammad Izwan, Saudara Syah Ibrahim, terima kasih hadir sabah malam. Saudara Muhammad Azizi bin Azmi ya. Saudara Khairul Anwar, terima kasih. Bi sihat bi ya. Raban Tebin, Kulub Sawa pun selalu datang hadir dengan keletahnya. Saudara Amarudin, Saudara Saha, Saudara Samsul Anwar, Saudara Radin Razak, Mi McHill, Muhammad Azizi, Jamaluddin Omar, Intan Zalinda, nama sedap. Sepa Azlan Yusof, Ramli Sabran, Badrin Abu Bakar, apa khabar? Terima kasih. Oping Temu, Rosni Kurungot, Sabah, hati-hati di Sabah tu. Nur Azwa, Jack Jimmy, Mak Safri, Zainun Abu Hassan, Muhammad Nazir Nazir, Muhammad Ali Sulaiman, Ibrahim Cik Moda. Jangan lupa saudara, saya tengok banyak like tu, semangat saya. Saudara Mak Syah, Saudara Mak Izzahar, Yazid Ajiki, ya saudara, like and share. Dan kepada teman-teman yang tak sempat saya santuni, akan saya santuni usai saya memberi pencerahan malam ini. Sebab malam ni banyak perkara yang kita tak sentuh, takut kesuntukan waktu. Hari ini 9 Syawal saudara. Dah 9 hari kita meninggalkan Ramadan. Dan hari ini hari Jumaat tanggal 21 Mei 2021. 9 hari lagi Mei, Jun. Aduhai, masa berjalan terlalu pantas saudara. Baik. Hari ini kedudukan COVID-19 masih lagi tidak menyenangkan walaupun ada pengurangan. Kerana semalam 6,806, hari ini 6,493, masih lagi di angka 6,000. Dah 3 hari berturut-turut warga kita yang dijangkiti oleh virus corona berjumlah 6,000 orang setiap hari. Di Perlis, alhamdulillah turun, semalam 8, hari ini 3. Tetapi di Kedah meningkat dan terus meningkat. Semalam 417, hari ini 434. Begitu juga di Pulau Pinang, walaupun ada susut tetapi tak banyak mana. Semalam 362, hari ini 302. Ni di Perak ni, yuk, Raban Tebin Mikema. Koma ni ada peronjangnya banyak berbenur. Semalam 248, hari ini 382 warga Perak yang dijangkiti oleh virus corona. Dan di Selangor terus kekal 4 hari berturut-turut, 2,000 lebih. Semalam 2,277, hari ini 2,163 saudara. Dan begitu juga di Wilayah Persekutuan, masih lagi angka 600. Semalam 655, hari ini 641. Dan di Putrajaya susut, semalam 35, hari ini 20. Di Negeri Sembilan, Jang, apa kono kau Jang? Tiba-tiba je meningkat aja ni. 189 kemarin. Semalam naik 229. Hari ini 370. Kau mana merayapnya? Waang. Kalian apa dah jadi Negeri Sembilan ni? Duk meningkat. Tak ada yang susutnya. Dah 370. Aduhai, orang Negeri Sembilan. Berhati-hati saudara. Mari kita jaga kebersihan diri kita saudara ya. Di Melaka juga semalam 212, tapi hari ini 165. Di Johor ada susut, lega sedikit. Dari semalam 615, hari ini 406. Tetapi di Pahang terus meningkat nampak gayanya. Daripada 150 dia naik 157, hari ini 161 di Pahang. Di Terengganu susut, semalam 233, hari ini 139. Tetapi di Kelantan nampak gayanya, Mac. Oh, Mac. Cek. Sains belakang dah. Aduh, sengit sangkut ambon. Ada tengok perhati dia, Kelantan tak si habis ni. Bila nak habisnya? Bila berakhirnya? Ini COVID-19 ni. Virus corona ni bila nak susut, nak habis. Aduh, letih tengok.
Kelantan lah ni, dia dah 1, 2, 3, 4 hari tu 400 dah. Semalam apa ini, mula-mula 441, kemudian turun 426, hari ni naik balik 467. Di Sabah ada kelegaan. Terus ni ada kelegaan, tapi masih lagi ratusan. Semalam 245, hari ni 144. Begitu juga di Labuan. Labuan dulu semalam 17, hari ni 84. Tetapi di gelombang di Sarawak masih belum ada keredaan. Masih lagi mengelembungnya begitu. 3 hari lepas 323, dia melonjak 608. Hari ini dia melonjak lagi 612. Jadi kepada warga Sarawak, pastikan anda menjaga kesihatan, jaga kebersihan diri dan tinggallah di rumah. Stay at home. Jangan bergerak ke mana-mana, duduklah di rumah, makanlah apa yang ada. Saya tahu bahawa dalam keadaan sekarang ini semua orang susah dan malah semua orang susah hati. Saudara, dan hari ini, semalam saya mendapat khabar sahabat saya, Allahyarham, Datuk Ridwan Hamid telah pun dijemput kembali ke pangkuan ilahi kesan daripada serangan COVID-19. Dan apabila saya melihat cara perkebumian yang tadi itu menyedihkan. Tiada sahabat-sahabat andai, tiada saudara mara yang boleh mengiringi ke tanah perkuburan. Beliau dikebumikan dengan cara pesakit-pesakit COVID yang meninggal dunia, siapa pun tak boleh dapat. Jadi untuk itu saudara, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Datuk Ridwan Abdul Hamid, mantan Ketua UMNO Bahagian Kepung yang juga timbalan pengurusi tetap UMNO. Kita merasai keringan beliau dan memang beliau adalah seorang sahabat saya sejak zaman kami pemuda dulu lagi. Waktu beliau menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Kepung, Esko Pemuda UMNO Malaysia, beliau adalah sahabat saya. Dan hari ini sudah sampai ajalnya, beliau kembali ke pangkuan ilahi di hari yang baik, di hari yang mulia, hari Jumaat. Bersama kita berdoa agar rohnya ditempatkan oleh Allah SWT di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Duhai sahabat, selamat berangkat ke duniamu yang asal dan kami juga pasti akan menyusul kemudiannya. Baik saudara, itu laporan COVID-19. Jadi ada kesempatan ini kita santuni juga sedikit tentang tazkirah pendek. Daripada Uthman bin Affan berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang membaca dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bila kita membaca sebanyak 3 kali sehari, sekurang pagi dan malam, maka dia tidak akan ditimpa musibah yang datang secara tiba-tiba. Ini zikir, zikir menyebut nama Allah. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa musibah yang datang secara tiba-tiba sehingga petang, sehingga malam. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud yang ke-588. Statusnya adalah status hasan. Jadi pengajarannya adalah setiap Muslim dituntut memperbanyakkan doa dan zikir dalam setiap perkara. Antara tujuan berzikir dan berdoa ialah untuk memohon perlindungan daripada musibah dan kerosakan. Jadi siapa yang baca zikir ini sebanyak 3 kali pada waktu pagi akan dipelihara daripada sebarang mudarat, termasuk musibah seperti penyakit berbahaya sehingga ke petang. Sesiapa yang membaca sebanyak 3 kali pada waktu petang, dia akan terpelihara sehingga waktu pagi. Jadi marilah sama-sama kita mengamalkan zikir. Tak banyak mana pun. Kita menyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita memperakui keesaannya. Ya saudara, perbanyakkan zikir dalam hidup saudara. Ingatlah bahawa kita ini adalah hamba Allah. Dan kita pasti akan kembali ke pangkuannya. Baik saudara, itu tazkirah pendek daripada saya. Dan jangan lupa e-commerce ni carilah rezeki sepanjang semasa kita masih hidup. Jadi waktu hidup ni berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Beramallah kamu seolah kamu akan mati esok hari. Jadi dalam usaha ini jangan lupa e-commerce. Jumpa dengan boleh saudara boleh menghubungi Azhar untuk mengiklankan produk saudara. Dan sekarang dia sebagaimana saya nyatakan sibuk dengan wangi-wangian daripada Arab, iaitu bakar, itu kayu gahru yang dibakar.
Harganya adalah harga pasaran, bukan harga pasaran, di bawah pasaran. Sebab beliau memperolehi direct daripada pembekal. Dan jangan lupa daripada Al-Azhar adalah produk ibunya, iaitu rendang tok dan bahulu perdal. Hubungi Azhar 011 330 41241. Dan jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara juga boleh mengiklankan produk saudara, berhubunglah dengan Siti Farehah 017 711 4300. Dendeng manis Siti Farehah. Saudara, itulah e-commerce kita. Salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan menuntut, kita semua menuntut supaya pimpinan kerajaan ingat benda ni. Dan saya tak tahu apakah saudara yang memperolehi pengeluaran wang tersebut dapat sepenuhnya ataupun masih berbaki lagi. Kalau berbaki lagi, tentulah keadaan bertambah tenat lagi pada saudara, ya. Saya dapat menjangkakan. Jadi saya mengharapkan agar warga di kumpulan wang simpanan pekerja perhatianlah sedikit, ya. Saudara Yunus Muhammad, salam pencerahan dan salam perjuangan bagi kebangkitan Barisan Nasional UMNO seluruh akar umbi UMNO. InsyaAllah malam ini saya juga akan menyantuni tempat sebab ada orang bertanya tentang jasa UMNO. InsyaAllah saya, kalau ada waktu, saya akan santuni. Baik, saudara. Tajuk kita perbincangan malam ini adalah bila pemimpin dalam sindrom penafian. Bila pemimpin berada dalam sindrom penafian. Denial syndrome. Okey? Sebelum saya memberi pencerahan itu, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir ni saya suka pantunnya sebab kadang-kadang pembayangnya indah. Kadang-kadang mengimbau masa silam kita. Pembayang-pembayang pantun Pak Nazir ni kadang-kadang agak melucukan. Apa kata Pak Nazir hari ni? Sungguh lambat nenek menggobek. Menggobek tu gobek sirih. Sekarang ni saya jangka banyak nenek-nenek yang tak ada lagi bercakap soal gobek. Sebab mereka bercakap soal tentang A&W, pizza dan sebagainya, ya. Kata Pak Nazir, sungguh lambat nenek menggobek. Nek ani gobek tak jadi. Institusi hebat hendak dirobek. Sikap penghuni tidak berbudi. Ini pula menyindir pada warga-warga yang berada dalam negara kita yang menjadi warga UMNO. UMNO adalah sebuah institusi yang hebat. Tapi sungguh mereka ni tidak berbudi, ya, kerana mahu merobek UMNO. Kemudian katanya lagi, hendak merisik Puteri Tok Kadhi, berkulit cerah si anak dara. Politik toksik semakin menjadi, dikuati barah meragut negara. Jadi kalau kita mengamalkan politik toksik ni, politik yang datang membawa bencana saja, maka ia akan memparah ke seluruh negara. Jadi saudara berhati-hati. Terima kasih Pak Nazir, pembayangnya cantik, matlamatnya kesampaian, sindirannya tepat, ya saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa saya harus memberi peringatan dari mereka yang menyunting semula live dan masuk ke channel YouTube live yang saya lakukan setiap hari ini. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntikan ataupun sebarang komen hasil daripada suntikan saudara. Dan kerana itu, kalau sebelum saudara melakukan suntingan, berfikirlah terlebih dahulu. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak ada kemampuan untuk melihat semuanya, ya saudara. Tapi jangan lupa, kalau saudara dalam live bersama dengan saya, santunilah dengan bahasa yang indah, bahasa yang molek-molek. Sebab kita warga bangsa harmonis yang cinta damai. Baiklah, ini kita santuni sedikit nukilan hati. Sebab semalam tular di pantai Pungur Rengit di Batu Pahat. Semalam tiba-tiba saja udang naik ke pantai. Kabarnya berpikul-pikul. Banyak udang naik ke pantai di pantai Pungur di Rengit di Batu Pahat. Jadi apakah ini bahasa alam, bahasa laut mahu menceritakan sesuatu? Macam dulu pernah berlaku di Pantai Marang. Tiba-tiba saja beribu-ribu etak remis timbul secara tiba-tiba di Pantai Kemaman dengan berjuta udang
udang baring ini mendarat di pantai. Mereka mengatakan itu rezeki. Tapi akhirnya yang kita dapat tahu waktu itu tsunami melanda. Dan mereka berkata syukur. Dalam keadaan kesyukuran itu, jadi kejadian ikan dan udang juga naik ke darat di pantai Batu Hitam di Kuantan, Pahang semalam. Lebih kurang 5 jam 5 petang. Jadi saudara, saya bila benda-benda ini berlaku dan saya lihat sekarang ni alam semakin mendung. Alam semakin seolah-olah mau memberitahu sesuatu. Kita tak tahu apa nak terjadi. Bagaimanapun saya bermohon kepada teman-teman semua berwaspada. Sebab itu lebih baik kita duduk di rumah dalam keadaan yang tak menentu ini. Sebab bila udang naik ke pantai Punggol di Batu Pahat, beribu-ribu etak remes ada di pantai di Terengganu. Begitu juga kejadian ikan dan udang naik di Batu Hitam di Kuantan, Pahang. Saya tak tahu, ini isyarat alam, saudara. Jadi kita berhati-hati. Sebenarnya saudara, hari ini seluruh negara menanti perkabaran dan perutusan pakar perutusan, iaitu yang bermuat Perdana Menteri kita tentang akan diadakan perintah kawalan pergerakan sepenuhnya, itu total lockdown sebagaimana yang kita minta supaya negara kita ini ditutup, tidak diizinkan siapa pun masuk ke negara kita ini dan tidak diizinkan warganya keluar dari negara ini dalam tempoh 21 hari. Ini semata-mata adalah untuk mengekang, untuk memastikan supaya COVID-19 ini tidak merebak dan tiada lagi dibawa daripada luar. Di mana dengan lockdown, total lockdown ini, semua orang duduk di rumah, tak bergerak macam mana. Jadi kabarnya lah yang saya dapat, saya tak tahu lagi sebab belum ada perutusan, belum ada pengumuman. Katanya mungkin besok, tak tahulah. Menteri yang wajib pun tak tahulah. Kadang-kadang mereka bercakap bahasa Inggeris pun mungkin Makcik Limah tak faham. Ya, Saudara Azmi, kadang-kadang menteri kita ni bila buat pengumuman cakap Inggeris, menunjuk hebat sangat. Manalah Makcik Limah, Makcik Kia, Pak Salih tak faham. Jadi kabarnya setelah beliau mengadakan perbincangan secara maya dengan ini tokoh-tokoh besar dan warga kapitalis yang memiliki industri, jadi warga kapitalis ni tidak bersetuju. Dan dikabarkan bahawa Perdana Menteri tunduk atas kehendak pemain-pemain ataupun kapitalis ini. Jadi ini amat mengecewakan. Jadi bak ketua orang Kedah kata, kita nak lockdown. Awak lock lah. Ini masalah dia. Jadi ini betul. Sebab kita melihat pimpinan negara seolah tunduk kepada permintaan pemain-pemain kapitalis ni. Jadi kita nak kawalan, tapi apa dia kata? Kabarnya bahawa total lockdown tidak lakukan, tetapi kawalan pergerakan PKP ini diperketatkan. Nak ketat mana lagi? Nak ketat macam umur 17 tahun? Atau sekarang ni dah umur menopause? Tak mahulah saudara. Macam mencarut sikit. Geram saya, memang saya nak carut rasanya. Nah, ini keadaannya. Kita minta lockdown supaya pergerakan tidak berlaku. Total, kalau kita dah buat 3 bulan dulu ataupun tahun dulu, tutup dulu. Dan pastikan rakyat kita ni disiplin macam mana warga di Mongolia. Genghis Khan waktu peraturan menjaga disiplin, dia tak peduli. Kita bukan nak mencari populariti. Bukan masanya sekarang kita mementingkan soal wang ringgit. Bukan masanya dunia sedang menghadapi ekonomi yang menghudung, mengelongsor satu dunia. Jadi kenapa kita pula nak terkapai-kapai nak tunjuk hebat mana lagi kita ni? Negeri yang kecil, yang rakyat tak begitu ramai ni, tak berani kita mengadakan total lockdown untuk menyelamatkan nyawa rakyat dan keselamatan rakyat. Yang penting sekarang ini adalah keselamatan rakyat. It is not tokoh-tokoh besar. Ini bukannya kapitalis-kapitalis yang dipentingkan. Dan bukan lama, tempoh 21 hari. Yang kita minta tapi tidak terlaksana, mesti diperketatkan. Carilah, ketatlah umur 16 tahun. Geram tu saya. Nah, sebab itu saya melihat apa yang dia lontarkan oleh Yang Muhammad Presiden UMNO, dia juga turut UMNO merasai kebimbangan yang amat sangat terhadap untung nasib rakyat. Apabila perintah kawalan pergerakan 3.0 ini dilaksanakan. Cuma yang saya nak ucap terima kasih saudara Yang Muhammad Dato' Samsun Anwar Nasrallah
Ini pemimpin daripada UMNO yang berjiwa rakyat. Apabila beliau mengumumkan bahawa kesan daripada PKP 3.0 ini, maka tiada pemotongan elektrik sehingga 30 Jun 2021. Artinya sehingga bulan Julai lagi ada kelegaan pada rakyat supaya api tetap ada bekalan elektrik ke rumah walaupun tak bayar bilnya. Ini pemimpin yang berjiwa rakyat. Ini pemimpin yang memahami derita rakyat. Bukan pemimpin yang memahami kehendak kapitalis. Bukan pemimpin yang melihat kepentingan tokoh-tokoh besar. Rakyat yang kita minta. Sebab itu Datuk Zahid Hamidi mengatakan bahawa beliau seram, takut melihat perkembangan sekarang ini. Sebab itu beliau menuntut. Dia minta 8 perkara itu. Pertama dia kata PKP penuh minimum. Ini dia minta supaya diadakan 21 hari. Sebagaimana dilakukan di Hong Kong, di Vietnam, di Singapura. Kenapa kita tak nak ikut? Benda yang baik. Yang dalam tempoh ini jangan kita soalkan sangat soal ekonomi. Bercakap soal ekonomi sangat. Tapi apa dah jadi? Dah berapa lama dah? Dah 2 tahun. Rakyat susah lagi. Kemudian kita minta, kata Dr. Zahid, supaya moratorium ini secara pukal dalam tempoh PKP 3.0 ni diberi 6 bulan. Bukan tak nak bayar, tak ada duit. Ni Menteri Kewangan, Governor Bank Negara faham tak? Do you really understand? People don't have the money. Kalau anda tidak mengarahkan bank untuk melaksanakan moratorium ini, maka rakyat semua, barangan mereka, kenderaan mereka akan ditarik. Rumah-rumah mereka akan dilelong. Ini pemikiran apa yang ada dalam fikiran anda? Memanglah anda berada di anjung kuasa. Anda berada di tempat yang tinggi, yang empuk, yang dapat wang setiap hari. Setiap bulan anda menghitung laba. Rakyat menghitung derita. Rakyat menghirup air mata saban hari. Dan sekarang ini diburu ketakutan. Pendapatan dah tak ada. Dah lockdown. Peniaga-peniaga kecil khususnya. Yang mana ada kerja tu okeylah. Yang mana bekerja dengan kerajaan tu okey. Tapi bagaimana pemain-pemain kecil? Ini perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mungkin mereka boleh membuka perniagaan. Dalam PKP ini, dalam tempoh ini, maka fikirkanlah untuk diberi moratorium supaya rakyat dapat kelegaan, menarik nafas lega. Jadi sebab itu Datuk Zahid menuntut sekali lagi, UMNO menuntut supaya diberi moratorium pukal. Kemudian ditambahlah bantuan prihatin rakyat. Hendaklah disegerakan. Jangan main cakap saja. Bantuan keprihatinan. Kononlah tak kisahlah. Tak mau ikut secara Datuk Seri Najib, cash is king. Tak mau ikut kita BRIM. Tak mau ikut basah. Okeylah, apa saja kau sebut apa saja. Asalkan ada bantuan untuk rakyat. Ini tidak terlaksana sehingga saat ini. Dan hendaklah diberi dengan secara menyeluruh. Agensi-agensi yang dilantik untuk menyalurkan bantuan ini. Nah sekarang ini critical situation. Melihat 2 hari berturut-turut 6,000 lebih. Situasi yang cukup kritikal. Dan saya melihat bahawa ini Tengku Zafrul menyatakan 150,000 komputer tu akan sampai pada pelajar. Adakah cukup? Parlimen dah meluluhkan itu 150,000. Kalaulah minta tambahan untuk tambah lagi. Setiap pelajar-pelajar yang tak boleh pergi sekolah. Sekarang ni okey, belajar daripada rumah. Pendidikan dari rumah, PDR. Okey, laksanakan. Tak ada masalah. Tapi sejauh mana ia sampai? Sebab itu UMNO menuntut supaya komputer riba 150,000 itu dipercepatkan dan ditambah unitnya. Kemudian mesti diperhebatkan program imunisasi kebangsaan. Saya menjadi timbul tanda tanya. Bila saya tengok apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim 2 malam lepas, jawapan daripada Khairi Jamaluddin semalam, saya jadi bengong. Kita kefahaman rakyat, beliau meminta peringkat awal Januari dulu, ini November dulu, iaitu 3 bilion peruntukan untuk imunisasi vaksin. Okey? Saya ingat dan saya yakin seluruh rakyat merasakan bahawa mereka akan diberi suntikan percuma. Kemudian diminta tambahan lagi 2 bilion. Tak ada rakyat bising.
Cuma yang bising sikit itu bila tabung kumpulan wang amanah mau diambil. Kononnya untuk vaksin. Cuma rakyat kata tak cukup lagi ke? Pun tak bising. Tidak mereka meledakkan amarah, no, sebab kita tahu kepentingan. Tetapi bila sekarang ini ada persoalan bahawa vaksin ini kena beli. Negeri-negeri kena beli. Macam mana ni? Apakah individu, orang-orang tertentu saja yang dapat suntikan? Percuma. Kita ingatkan vaksin seluruh rakyat. Bila rakyat semua ada vaksin, maka semua ketahanan bodinya, maka virus corona ini tidak boleh berkembang biak. Dan waktu itu kita adakan lockdown. Sekarang ni apa berlaku? Neither there or here. Tidak ada kiri, tidak ada kanan. Ini menteri sains macam mana ni? Janji macam mana? Rakyat menuntut sekarang ni bahawa vaksin ini percuma ke atau kena bayar? Sebab dia masih berbalah dengan Tuan Anwar Ibrahim. Tuan Anwar Ibrahim kata nak beli vaksin ni daripada luar. Oh, dia kata mesti melalui kampra, bantai korang lah. Saya tak ambil kisah benda tu. Tetapi persoalannya, apakah vaksin ini perlu dibeli? Apakah ini diperlukan untuk syarikat-syarikat besar yang memiliki ribuan pekerja mereka? Sepatutnya inilah masanya mereka menyediakan peruntukan kewangan untuk memberi suntikan vaksin kepada pekerja mereka yang datang dari luar negeri. This is the most important. Tapi rakyat di Malaysia ini hendaklah diperjelaskan suntikan percuma. Dos 1, dos 2 dan sebagainya. Dan suntikan ini selamat. Dan hendaklah juga dinyatakan jika berlaku sebarang kesan sampingan bahawa pihak kerajaan bertanggungjawab. Barulah rakyat ada keyakinan. Ini sekejap ya, sekejap tidak. Bila dapat berita berlaku kematian, bila ada kesan sampingan, saya terima satu kiriman daripada sahabat saya, Datuk Azmi Hamid Bidin. Beliau memperlihatkan gambarnya selepas dicucuk, disuntik, mata dia nampak macam belah kanan apa. Dan apakah ada jaminan pihak kerajaan bagi mereka yang terkesan? Nah, ini juga hendaklah diberitahu secara tuntas. Ya. Kemudian kita minta, ini yang diminta oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Dia kata skim bakul makanan hendaklah ditambah baik kaedah penyampaiannya. Skim bakul makanan tu bukan dalam bakul tu letak buah-buahan, tetapi dianggap sebagai bakul makanan lah, supaya satu keluarga itu bila dia ada PKP ini, perintah larangan pergerakan, maka rakyat kita ni boleh duduk di rumah. Makanan ada. There is always a food on the table. Itu saja yang rakyat minta. Rakyat tak minta duit. Rakyat tak minta pun. Pastikan. Sebab itu berkali-kali saya katakan, negara mesti ada food bank. We must have, kita mesti mempunyai bank makanan. Ini penting. Rakyat nak makan. Ni kamu biarkan begitu saja. Dan akhirnya, bila makanan tak ada rumah, you memaksa ketua keluarga itu keluar rumah untuk mencari makanan. Dengan wang tak ada, mereka akan bekerja buatlah apa saja. Mungkin kutip sampah, mungkin panjat pokok, mungkin. Dan di situ juga, virus ini akan menyerang. Ini keadaannya, saya. Dan saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Zahid supaya UTC dan RTC ini dijadikan sebagai one-stop center untuk bantuan kepada siapa sahaja memerlukan. Buka semua kaki tangan kerajaan, yang mana kali-kali ini hantar dekat UTC Center untuk mendaftar apa masalah dan sebagainya, untuk disaring keperluan-keperluan mereka. Begitu juga tambahan hospital. Dan saya lihat sekarang ini di Sungai Buloh, dalam internet, bagaimana pasukan keselamatan itu, tentera kita terpaksa menghantar itu kanopi yang boleh dijadikan sebagai klinik sementara. This should be done in all the state sebagai persiapan. Sebab jumlah sekarang ini sudah meningkat. Saya dikabarkan katil di Sungai Buloh dah penuh. Katil-katil di Maps, di Kajah pun juga penuh. Jadi bagaimana daerah-daerah yang lain? Jadi Datuk Ismail Sabri sebagai Menteri Pertahanan yang kononnya menjaga sangat
ini serangan COVID ini, arahkan tentera kita. Kalau di Ipoh, buka di Batu Gajah, di Taiping, di Lumut, sediakan hospital sementara. Tak ada masalah, saya kata. Kita mengadakan persiapan lebih awal. Sebab yang mendatang ini bukan main-main. We are at the middle of war. Kita sekarang ni di tengah-tengah peperangan dengan serangan COVID-19. Itu keadaannya. Dan saya haraplah apa yang diminta oleh Yang Berhormat Presiden UMNO itu santunilah. Kalau tidak, sudah sampai masanya warga ahli-ahli Parlimen UMNO belahlah. Tak usah tunggulah dengan kata begitu. Nah, ini kita lihat sekarang ni di Palestin. Ini memang laknatullah. Bahasa yang tepat kepada mereka inilah orang-orang yang celaka. Manusia-manusia yang celaka. Bila bangsa-bangsa bersatu mengadakan persidangan khas di New York semalam, dipersetujui adanya gencatan senjata. Tapi kita tak menghantar wakil. Ini pun satu kesalahan bagi saya. Sebab Datuk Isyamuddin sebagai Menteri Luar diberitakan tidak menghadiri. Beliau cuma menghantar wakil saja. Kenapa dia hantar wakil? Beliau sepatutnya hadir. Kalau kamu sebagai umat Islam yang nak berjuang demi untuk agama, bangsa dan negara kita, saudara-saudara kita sekarang disembelih di Gaza. Dia tak pergi. Dia menghantar wakil. Namun begitu, ketetapan bangsa bersatu mewujudkan supaya diadakan gencatan senjata. Semua setuju. Sama ada kumpulan Hamas setuju, Israel laknatullah pun setuju. Dan sebentar tadi, saat umat Islam sedang melakukan solat Jumaat, saat itulah gerombolan-gerombolan celaka laknat tentera daripada Israel ini merempuh Masjid Al-Aqsa. Ramai warga Islam yang cedera, ditembak dengan gas pembelah mata. Dan artinya tak ada gencatan senjata. Ini keadaan saya. Sebab itu kita jangan sekali percaya pada Israel, Yahudi ni. Jadi saya nak masuk pencerahan sedikit saja. Sebab saya janji dengan saudara, saya bagi pencerahan pendek-pendek. Sebab kita kena kenal. Sebab semalam kita berbicara kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir sambil dikejar oleh tentera Firaun. Jadi Firaun mati tenggelam. Kemudian Bani Israel ini terselamat. Mereka menuju ke Palestin dan diarahkan oleh Allah berperang melawan kaum Jabarin yang membuat kerosakan dalam Palestin. Bani Israel ini engkar arahan tersebut. Maka mereka dihinakan oleh Allah. Mereka akhirnya tidak mempunyai negara seperti sebelumnya. Kemudian masa berlalu dan lahirlah pula Nabi Allah Daud. Kisah Nabi Daud ada yang berperang melawan tentera Jalut di Palestin melalui kepimpinan Talut. Nabi Daud berjaya mengalahkan Jalut. Tapi Bani Israel masuk ke Palestin dan Talut menyerahkan jawatan penguasa kepada Nabi Daud kerana baginda dilantik menjadi Nabi. Ketika itu Jerusalem menjadi ibu kota Palestin. Saat ini Bani Israel dilihat menjadi mulia. Kemudian Nabi Daud wafat, lahir pula Nabi Sulaiman alaihissalam yang memimpin Bani Israel. Kerajaan baginda alaihissalam lebih hebat dan besar. Baginda membina masjid untuk Bani Israel. Bani Israel mulia pada zaman itu kerana patuh pada Nabi Allah Sulaiman. Setelah Nabi Allah Sulaiman wafat, kerajaannya berpecah dan ditawan oleh Nebukadnezar dari Babylon. Dari Babylon. Saat ini Allah tidak utuskan Nabi untuk mereka. Kerana mereka dihina oleh Babylon dan mereka berpecah dan tersebar hingga sampai ke Afrika, Eropah dan tanah Arab. Ada yang masih di Palestin. Kemudian Allah lahirkan Nabi Isa alaihissalam di Bethlehem, memimpin mereka. Sebagiannya ingkar dan melakukan percubaan membunuh Nabi Allah Isa. Jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah. Bani Israel hilang pedoman dan mereka menanti pula. Kononnya menanti adanya Nabi akhir zaman yang disebut-sebut dalam Taurat dan Injil. Mereka melihat ada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Lalu mereka berhijrah ke Yathrib kerana mengkaji tanda-tanda tersebut. Tunggu punya tunggu, yang lahir adalah Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab. Bani Israel engkar lalu bermusuh dengan Nabi Muhammad SAW. Kita sambung cerita ini malam besok.
Saudara, tentang apa puak-puak Yahudi lanatullah ni. Sebab kita banyak cerita hari ni. Dan saya bagaimanapun menjunjung kasih lah kepada Duli Yang Maha Muda Sultan Johor. Kerana baginda menyedari apabila parlimen tidak dapat dipersidang, Dewan Negeri tak dapat bersidang, maka semak dan imbang tidak dapat dilakukan, maka di negeri Johor, dia berkuasa negeri dia. Kuasa negeri dia, dia kata dia nak supaya Dewan Undangan Negeri Johor boleh diadakan persidangan. Alhamdulillah, ampun tuanku. Patik pacar-pacar yang hina ni, walaupun Patik bukan rakyat Johor, tapi Patik bangga melihat adanya raja-raja Melayu yang berjiwa besar untuk melihat bahawa pentadbiran negara ini benar-benar tulus. Jadi kita mengharapkan saudara Datuk Hasni ini dapatlah menetapkan tarikh. Tapi memang tak boleh setelah waktu terdekat kerana Dewan Undangan Negeri terpaksa memberi notis selama 28 hari. Saya menjangkakan bahawa pertengahan bulan Mac, pertengahan bulan Jun nanti Dewan Undangan Negeri Johor akan bersidang atas titah perintah Sultan Johor. Itu kuasa dia, negeri dia. Ya? Negeri asalnya Syria. Aduh, saya tak tahu apa nak jadilah sekarang ni. Sebab tu saya tengok juga ada kiriman daripada saudara Mat Saad Mat Zain. Dia kata, apa je ni MP UMNO ni? Duduk dalam kerajaan sekarang ni. Sepatutnya mereka kembalilah ke landasan asal. Sebab mereka kena ingat orang kampung sekali dah cerdik. Dan kami memerhati tingkah laku mereka. Janganlah mereka bersikap telunjuk lurus tapi kelingking berkait. Sekarang ni katanya bukan zaman kem pelekat selai. Fikir-fikir, zaman dah berubah. Dan bukan zaman media masa hitam putih. Jari jemari lebih pantas bergerak. Sedari lah. Oi, wabi-wabi semua. Saya panggil oi je lah kalau gitu. Sebab rakyat sudah minta supaya anda keluarlah. Tinggalkanlah. Berhijrahlah. Dan yang sekarang ni agak menggemparkan, di sebalik perbalahan antara Khairi Jamaluddin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba tercetus tentang adanya dakwaan bahawa pegawai kepada Khairi Jamaluddin, Menteri Sains dan Teknologi, menuntut, katanya, ada bentuk wang daripada penderma misteri yang mahu mendermakan vaksin untuk di Pulau Pinang. Jadi kerana tidak ada imbalan tertentu, maka sehingga hari ini masih belum lagi tuntas usaha untuk memberi kerajaan negeri Pulau Pinang itu vaksin. Saya kata, sebab itu saya katakan pertama sekali kita nak tanya, apakah vaksin ini hanya untuk rakyat-rakyat tertentu saja? Yang kedua, kenapa jadi begitu di Pulau Pinang? Dan ketiga, kalau benarlah ada tuntas, saya yakin mestilah ada perbincangan antara tokeh misteri itu yang nak bagi derma, bila dia berhubungan dengan Kementerian Sains dan Teknologi, mesti ada dia punya WhatsApp apa semua. Suruhanjaya, pencegah rasuah, segeralah masuklah, siasatlah. Sebab kita tak larat lagi lah. Sebab cerita Khairi Jamaluddin ni daripada zaman budak tingkat 4 lagi. Macam-macam cerita kita dengar. Tapi tiada siasatan dilakukan. Jadi kita minta siasatan dilakukanlah. Sudah-sudahlah tu. Sebenarnya saya nak menyantuni juga hari ini, sebelum kita bercakap tentang sindrom denial ni, sebab saya menerima satu persoalan yang dihantar oleh seseorang melalui laman saya. Dia kata, UMNO buat apa selama 60 tahun? Ini menyerap darah saya, saudara. Saya tahu tujuannya. Nak menyalahkan UMNO dengan apa yang berlaku hari ini. Sebab dia kata, UMNO buat apa selama 60 tahun? Ya? Jadi saya nak bagi tahu. Saya faham soalan itu seolah nak menemplak pimpinan UMNO dengan pelbagai tuduhan. Jadi perlu saya jelaskan. Sebab saya yakin ini datang daripada anak-anak muda. Bukan datang daripada mereka yang berusia macam usia saya. Yang tahu tentang perjuangan. Yang tahu pahit maunya perjuangan UMNO. Jadi mereka yang di bawah usia 50 tahun ini mungkin tidak ini yang mengantar tu. Jadi perlu saya jelaskan. Sebelum UMNO diwujudkan, ini saya repeat balik apa yang saya dah cakap 3-4 malam dulu. Sebelum UMNO diwujudkan, negara kita masih terjajah. Kita dijajah oleh British selama kita ni hina bangsa kita ni. Hina negara kita ni. Warga bangsa Melayu terlalu hina. Kita adalah dijajah oleh kuasa besar, kesan daripada berlakunya tindakan
Si Kitol dan Mamak Mandalaya di Melaka pada tahun 1511. Kena ingat saudara ya. Perlu saya jelaskan, kita masih jadi bangsa yang membangsat di bumi sendiri. Kesan hancurnya kerajaan Empayar Melayu Melaka oleh percaturan Mamak Mandalaya dan Si Kitol. Ini sejarah yang tidak boleh dinafikan. Dan sejarah tidak pernah berbohong. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, kebanyakan negara-negara yang dijajah oleh British diberikan peluang untuk memerdekakan diri serta negaranya. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, 1945, 1945. Dan waktu itu, British pun mahu memberi kemerdekaan kepada kita. Tetapi, British penjajah ni sikap macam Yahudi lah juga. Bahawa dia masih lagi nak mengongkong. Masih lagi supaya dia melihat bahawa Semenanjung Emas ini sebuah negara yang makmur. Sebuah negara yang mempunyai banyak hasil-hasilnya. Jadi dia masih lagi nak mengongkong. Sebab dia ada kepentingan ekonomi di sini. Jadi untuk itu, dia kata okey boleh merdeka. Tetapi, mesti ada perjanjian antara British dengan pemimpin-pemimpin Melayu di Tanah Melayu. Waktu itu dipanggil Tanah Melayu, Melaya. Dan wujudlah mereka wujudkan iaitu perjanjian yang dipanggil Malayan Union. Yang ditandatangani oleh Ratu Elizabeth nak minta gajah-gajah Melayu. Sebab pemimpin Melayu waktu itulah gajah-gajah Melayu. Saudara jangan lupa saudara, ini sejarah tidak pernah berbohong. Malahan, kesemua gajah-gajah Melayu pun bersetuju. Merdeka tetapi berada dalam cengkaman British. Merdeka masih lagi tidak merdeka sepenuhnya. British masih mempunyai cengkaman yang kuat. Gajah-gajah Melayu setuju. Kecuali seorang saja. Seingat saya dan sejarah mencatatkan bahawa yang tidak menandatangani adalah almarhum Sultan Terengganu. Dan apabila pemimpin-pemimpin Melayu, ini orang cakap ni pasal Perjuangan UMNO ni ya, apabila pemimpin Melayu melihat keadaan ini, mereka sudah melihat bahawa raja mereka sudah dihina. Raja mereka sudah masih lagi mahu dikongkong oleh British. Sebab itu mereka menggerakkan usaha untuk membatalkan Malayan Union ini. Ini bukan Malayan Union, ini bukan hanya percepisan cerita. Tidak, ini fakta yang telah pun ditandatangani oleh gajah-gajah Melayu waktu itu. Jadi, pimpinan Melayu bersama dengan Dato' On, Tengku Abdul Rahman bangun. Tun Razak, Tun Dr. Ismail, ramai wira bangsa kita berkumpul. Pertama sekali diadakan pertemuan di masjid di berhampiran dengan Istana Johor. Kerana waktu itu Istana Johor dah sign dah masa itu. Pemimpin itu sampai ke peringkat. Mereka kata kalau benarlah gajah Johor ni dah mendatang ni tak nak lagi menentang British ni, tak apalah kita ganti Istana lain lah. Itu berlaku dalam catatan sejarah. Boleh refer dengan Dr. Ramlan Adam. Antara mereka yang berbincang di masjid itu pada malam itu, Datuk Wan waktu itu menjadi pegawai daerah di Segamat. Mereka pemimpin Melayu Johor waktu itu terdiri daripada bapa kepada Allahyarham Tun Dr. Ismail, bapa kepada Profesor Gu Aziz, bapa kepada Kak Azhar Aziz dan lebih kurang 5-6 orang. Bila malam jam 9 malam baru datang Datuk On. Datuk On datang pun marah. Kenapa buat benda begini? Dan akhirnya mereka melantik seorang pemimpin bertemu dengan Sultan. Menghadap tuanku. Jangan tuanku. Jangan teruskan usaha ini. Dan berlakulah himpunan Melayu di Kelab Sultan Selangor di Kuala Lumpur. Di situlah wujudnya UMNO yang pertama-tama sekali adalah untuk mempertahankan raja-raja Melayu. Supaya tidak dicengkam oleh kuasa British. Dan minta tuntut merdeka sehingga wujudlah kata-kata di sebalik runtuhan kota Melaka kita dirikan jiwa merdeka. Merdeka. Itulah bermulanya. Ini perjuangan saudara. Saya anak muda. Saya tak dapat melihat. Selepas sahaja itu, maka UMNO diwujudkan. Sebab itu UMNO 1946. Ini jelas kena ingat saya. Jangan tanya selama 60 tahun apa UMNO buat. UMNO memerdekakan negara. UMNO membela maruah Raja Melayu. This is fact. Saya tengok tu memang saya menyerat darah dari pagi tadi. Oh, nak main-main nak mempersoalkan UMNO. Ini jasa saya. Saya dah cakap berkali-kali mungkin ada pemimpin UMNO yang tersilap. Mungkin. Kerana UMNO selepas berjaya memerdekakan negara ini, dia memacu kemerdekaan sebab kita harus mengisi kemerdekaan.
dalam saat kita mengisi kemerdekaan yang mula-mula dipacu oleh almarhum Tun Razak, menunjukkan pelbagai dasar bersama-sama dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah, Tan Sri Moha, Tun Ismail Ali. These are the great leaders yang tidak meletakkan kepentingan diri, bersama-sama dengan Allahyarham Tan Sri Taib Andak, membuka ladang sebesar-besarnya, hutan-hutan dibongkar, wujudlah pembangunan federal. Dan disitulah dicanai di usaha ekonomi negara. Waktu saat negara membina ekonominya supaya kita tak mau lagi dilihat sebagai bangsa yang pengemis, maka wujudlah beberapa kumpulan yang mengambil kesempatan daripada dasar yang dibuat oleh UMNO. Dan waktu itu tak ada masalah. Kita mengisi kemerdekaan. Jangan lupa saudara, di Kuala Lumpur waktu itu berada Kerajaan Selangor, almarhum Datuk Harun Idris. Kalau saudara tinggal di Kuala Lumpur hari ini, kalau saudara warisan yang berada lahir di Kuala Lumpur sekitar tahun 70-an, jangan sembang. Kerana bapa saudara, keluarga saudara dulu adalah setinggan. Jangan sembang. Kalau lahir tahun 70-an, maka keluarga saudara itu waktu itu di Selangor kebanyakannya adalah setinggan, rumah pacak, rumah kilat. Tapi datang Datuk Harun, okey, kita jadikan taman-taman perumahan. Daripada Ceras, daripada Keramat, Selayang, sampailah ke Kajang, di Kelang, terus sampai ke Pulau Langat, di Bangi dan sebagainya, dibangun untuk orang Melayu. Ini pimpinan UMNO yang waktu itu dipimpin oleh almarhum Datuk Harun Idris. Ini jangan lupa jasa orang. Jadi anda semua apa UMNO buat selama 60 tahun. Ini saya nak ceritakan lah. Di mana letaknya kesilapan kita. Kesilapan UMNO setelah kita membina negara dengan majunya, dengan dasar ekonomi baru yang dibawa oleh almarhum Tun Razak, malangnya almarhum Tun Razak mangkat lebih awal. Jadi di saat itu masih lagi dipacu oleh Tun Dr. Ismail Tun Hussein On. Karena Tun Dr. Ismail sudah pergi lebih awal. Datuk Tun Hussein On, timbalahnya masa itu Dr. Mahathir. Bermulalah berlakunya kekecohan dalam kepimpinan UMNO apabila Allahyarham Sulaiman Palestin disuruh menentang Hussein On. Ini sejarah saya nak ceritakan. Dan selepas itu Dr. Mahathir menjadi pemerintah. Dasar ekonomi baru diubah kepada dasar penswastaan. Di sinilah masalah yang benar-benar menggugat UMNO apabila adanya golongan pejuang-pejuang bangsa yang mempunyai roh perjuangan untuk bangsanya dengan mereka yang datang daripada orang-orang yang nak mencari kesempatan. Memang ada kalanya kita memerlukan orang-orang yang punya wang untuk meneruskan agenda perjuangan. Mereka yang ada wang, okey, untuk saling bantu-membantu. Tapi lama-kelamaan, mereka yang punya wang ini mau menjadi warlords. Mereka inilah yang menguasai bahagian-bahagian UMNO. Saudara, bukan UMNO. Maka berlaku sehingga berlakulah bini UMNO pecah dua apa semua, naik UMNO baru dan sebagainya, tak perlu saya santu satu. Tetapi sekarang ini, dalam keadaan ini, maka rakyat melihat, rakyat masa kecewa kerana adanya pimpinan yang meletakkan kepentingan peribadi. Sebab itu bila diajak untuk sama-sama berjuang, mereka tak mau. Dan bila datang serangan terhadap sentral terhadap pimpinan UMNO pilihan raya 2018, mereka percaya maka tumbang UMNO Barisan Nasional. Ini keadaan saya. Jadi jangan saudara persoalkan apa UMNO dah buat selama 60 tahun. Jangan lupa wujudnya marah. Jangan lupa wujudnya bersepah-sepah pembangunan. Bukalah buku saudara. Tapi kalau saudara yang tinggal di Kuala Lumpur, lahir dalam 70-an, macam saya katakan tadi, saudara lahir di Kuala Lumpur, jangan lupa diri. Saudara adalah anak setinggan yang dimerdekakan oleh UMNO. Ini fakta. Jadi sekarang ni memanglah dah boleh isap sigar, pakai kereta besar, duduk dekat kondo, isap vape. Okey. Kita tak marah dan kita melihat ini kejayaan. Memang UMNO nak melihat anak bangsanya supaya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan mana-mana bangsa pun. Sebab itu UMNO dilihat sebagai parti nasionalis. Tetapi ini tidak disenangi oleh pimpinan-pimpinan parti politik yang lain. Mereka melihat bahawa ini ancaman kepada mereka untuk mengaut sebanyak mungkin kekayaan di bumi ini. Dan hari ini, sekarang ini, yang saya katakan sekarang ini,
Inilah masalah bila muncul pemimpin-pemimpin yang berada dalam denial syndrome. Apabila seorang pemimpin itu mengalami denial syndrome dalam dirinya, dan dia akan merasakan diri dia hebat. Dia akan merasakan diri dia sebagai orang yang dikehormati. Dia merasakan diri dia diperlukan. Sedangkan realitinya is nowhere already, brother. Tapi kerana orang keliling kata, don't worry Ahmad, you carry on sebagai Perdana Menteri. Rakyat hendak bersama you. Dan diwujudkan pula kepelbagaian agenda. Antaranya, wujudlah sebuah firma atas nama firma pendidik O2. Kononnya, mereka membuat bandingan. Kononnya hebat kepimpinan Tan Sri Muhyiddin hari ini, maka beliau mendapat 64%. Saya pun terkejut. Ini menurut firma ini bukan ini Tan Sri Muhyiddin yakini kekal sebagai pemimpin dan mendapat sokongan tertinggi berbanding dengan Datuk Seri Abdul Hadi Awang, lebih daripada PAS tu, dengan yang mendapat 34%. Kemudian mereka membandingkan dengan Lim Guat Eng, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, lepas tu dengan Mak Sabu, lepas tu dengan Presiden UMNO yang letak kononnya 11%. Itu mereka lakukan. Ini yang saya katakan denial syndrome. Sedangkan realitinya bagaimana? Hari ini, apa yang kita harapkan rakyat total lockdown pun tak berlaku. Dan hari ini juga, kalau saudara dengar apa yang kata Zamil Ibrahim. Wah, saya kata, marah sangat Zamil. Di seluruh negeri Kelantan, di tengah-tengah pekan-pekan di negeri Kelantan, dah naik poster. Kerajaan gagal. Sebagaimana apa berlaku di Batu Pahat tempoh hari. This is the reality, brother. Rakyat sudah mengalami kekecewaan yang teramat parah, yang sukar untuk diperbaiki. Sebab itu saya kata, enough, tak payah lagi lah berada dalam denial syndrome. Jadi, jalan paling mudah terletak di tangan, kerana orang yang berada dalam denial syndrome ni tak boleh ditegur. Ditegur dia akan marah. Dia tak kata dia hebat. Sebab orang keliling beritahu, no problem. No problem. Kalau saya ingat, satu ketika ada satu cerita dalam bahasa Inggeris, dulu sekolah saya dulu tu ada buku. Cerita seorang raja ni nak tunjuk diri dia hebat. Tengok dekat cermin, dia lawa, cantik apa semua. Lah kali dia kata, aku nak carilah baju yang terhebat. Maka pemudik, pengampu Maharaja tadi menyediakan dia sebagai pakaian diperbuat daripada kertas. Bila dia pakai, wah, cantik tuanku. Raja ni pula bila dia pakai pakaian tu, memanglah baju kertas ikut. Dia pun berjalan, dia khalayak ramai. Saat itu datangan dia kejar. Yang hanya kejar tu bukan kejar dia, kena kejar kertas tu. Dia lari habis berterabur. Nampak seluruh tubuh badannya. Ini yang akan berlaku. Maharaja memakai baju kertas. Dan hari ini pimpinan kita begitu. Dan saya hairan, warga UMNO ni diam ni hal. Rakyat dah minta. This is high time. Tak apalah, kita sekarang ni January, March, April, May, Jun, Julai, 2 bulan lagi. Tak apa, kita rakyat bersangka baik. Kita nak tengok apakah sampai 31 Julai. That is the deadline, another 2 months. Lagi lebih 31 Julai, Mei, Jun, Julai. Kita ada lagi 2 bulan. 2 bulan saja dia ada waktunya. Kalau ini tidak berlaku, kita menuntut supaya Presiden UMNO segera membuat keputusan yang lebih drastik. Tak mau lagi urut. No more. Enough is enough. Sebab hari ini warga UMNO okey, kita terima lagi, kita terima. Memang dalam keadaan sekarang ni sepatutnya dah bermula dah. Dah tak payah dah. Sebab sekarang ni nak santun macam mana? Mereka berada dalam denial syndrome. Dan apa yang mereka lakukan tidak lagi dilihat mementingkan rakyat. Berkali-kali kita katakan, kalau mereka benar-benar, if they are really sincere, jika mereka benar-benar ikhlas, jujur pada rakyat, maka hari ini mereka membuat keputusan memotong gaji 50%. Ni gaji mereka tak potong 10 sen pun. Seduit pun tak potong. 1 sen pun mereka tak potong pendapatan mereka. Tak masuklah lebay-lebay dari PAS tu. Mereka tiap-tiap bulan ambil kertas plastik, cucuk ke dinding. Keluarlah ribu-ribu. Rakyat makan batu. Kalau mereka benar-benar ikhlas, baru buat tabung. Tabung derma untuk derita rakyat. Untuk beli makanan dan sebagainya. Gunakanlah wang itu.
Oh, bila berlaku satu dekat Palestin, menunjukkan bahawa kita mesti berjuang untuk Palestin apa semua. Derma, dapat 4 juta. Di sana kau santun, di sini bagaimana? Jangan orang kata, kuman seberang laut kamu nampak, gajah depan mata kamu buat tak nampak. Benar, kita kasih dan sayang saudara kita di Palestin. Pergilah. Berbincanglah dengan peringkat antarabangsa. Kamu tak pergi. Hanya bercakap lagi, kami tak mahu, kami tak setuju. Boleh begitu? Dan sekarang ni, yang dalam negara kita perlukan, you minta. Jadi menteri-menteri yang ada dalam pimpinan hari ini, you minta peruntukan daripada negara. Rakyat tak bising, minta vaksin. Berkali-kali saya katakan, okey, bukan sekupang, bukan 20 sen, berbilion. Hari ini saya tengok perkembangan harga vaksin tu begini. Saya kata kalau gini rakyat kita ada 36 juta, 32 juta. Okeylah kita buat semua 15 juta. Berapa bilion kita perlukan? Berapa bilion sangat kita perlukan? Nah sekarang ni dah ambil pun dah duit pun. Jangan sampai mereka yang membekalkan vaksin itu menangguh keuntungan di mata rakyat. Saya tak kata mereka buat, tapi akhirnya rakyat merasakan ada persepsi begitu apabila berlaku perdebatan antara orang yang nak membekalkan secara percuma kepada kerajaan negeri Pulau Pinang itu, katanya bahawa dia nak bekal tapi disyaratkan keluar wang, kena bayar pada mereka. Tak boleh import direct. Tentulah ada sesuatu melibatkan apa, dekat Parma Niaga ke apa semua. Saya tak tahu. Tapi bila saya baca benda begitu, pelik ni. Sudah mula timbul. Sebab itu, dia bangkai gajah ni tak boleh nak diselindungi dengan 2 helai daun lalang. Kebusukan bangkai tak boleh ditutup. Lama-lama dia akan keluar lagi balik. Sebab itu sekarang ini kita minta pimpinan UMNO takkanlah nak rela melihat keadaan sebegitu berterusan. Kita minta macam mana sarangan Datuk Seri Presiden UMNO supaya diperbetulkan balik, dipertingkatkan lagi bekalan ataupun bakul makanan untuk rakyat. Dan kamu sebagai menteri, potong gaji setengah. Takkan tak boleh buat? Dah setahun lebih. Kalau setahun anda potong gaji, kita ada 70 orang. 70 orang potong gajinya setengah untuk tabung bencana rakyat. Tabung derita rakyat. Korang dapat lebih kurang 10-20 ribu. Kalau 20 ribu kali 70, 1.4 million. 1.4 juta kali dengan 12. Berapa juta dah? Bagaimana dengan mereka-mereka yang berada dalam GIC? Ini yang saya lihat terkiar-kiarlah Datuk Samsul Nasrallah. Bergaduh lah mungkin dia. Saya yakin mestilah beliau bertekak lah dengan mereka-mereka dalam board dalam Tenaga Nasional. Tapi dia tegas. Dia menggunakan kuasa dikrinya. Dan hari ini negara berada dalam keadaan darurat. Dalam darurat ni gunakanlah segala elemen yang membolehkan untuk membantu rakyat. Ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Apa yang ada, maka tenaga dikerahkan. Perketatkan kawalan. Perketatkan roadblock. Jadi yang menjadi yang teruknya tentulah pasukan keselamatan. Mereka berhujan berpanas. Anda sebagai pemimpin duduk menyandar di belakang kursi kereta meluncur laju. Sedangkan mereka duduk tengah panas. Bukanlah saya nak mengancam mereka, tidak, tetapi ini keadaannya. Anda mengeluarkan arahan begitu saja. Yang melaksanakan rakyat. Bukan rakyat hendak sangat keluar. Tapi mereka terpaksa keluar kerana nak cari makan. Macam saya katakan, kalau berlaku macam mana di Jerman. Tutup negaranya. Rakyat dapat 1,600 doshmark. Makanan cukup. Duduk di rumah. Kita boleh kawal lalu supaya tidak ada penjenayah. Dan mereka-mereka warga asing diasingkan, sila bye-bye. Apa berlaku di Mongolia? Dia tutup entirely. Dan hari ini kesannya negara kita terdesak dalam keadaan begini. India begitu terjebak dengan wabak virus corona yang mengerikan. Mongolia okey. Sekolah dibuka, rakyat dia bebas. Tak ada seorang pun diberitakan warga Mongolia yang mati kerana COVID. Kerana diserang oleh virus corona. Kerana waktu Wuhan diserang, dia dah buat curb dah negara dia dulu. Dan kita ni kenapa tak buat begitu? Sebab semalam saya katakan, masih tidak terlewat lagi
Saya mengharapkan hari ini Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri membuat keputusan. Walaupun kita tahulah keputusan itu kosong lah, tak ada bantuan sebagainya. Tak apa, kita keputusan supaya negara ini ditutup. Let us close our house. Let us close our country. Tutuplah negara ini untuk tempoh 14 hari. Jangan izinkan siapa pun masuk. Jangan izinkan siapa pun keluar. Kecuali mereka-mereka yang datang. Pendatang saya keluar. Yang lain itu kita jaga. Kita jaga kita. Kita jaga kita, insya-Allah kita selamat. Tetapi masalahnya, adakah kita ada keberanian? Do we have a courage? Apakah kita mempunyai kekuatan untuk melakukannya? Ini yang ada sekarang ni, kau biar begitu, akhirnya rakyat templak pada UMNO. Ini yang buat saya marah. Akhirnya bertanya, 60 tahun apa UMNO dah buat? Kalau tak ada UMNO, mungkin kamu juga menjadi anak setinggan. Tanpa UMNO tidak akan ada ini. Bukanlah ini semua kuasa Allah SWT, kita jangan nafikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh UMNO terserah. Cuma yang saya nak jelaskan sekali lagi, pimpinan, setengah pimpinan UMNO macam mana wakil-wakil rakyat yang ada sekarang ni. Yang suruh keluar pun tak nak. Yang memikirkan tempuluk, memikirkan diri, memikirkan kesenangan diri untuk dirinya dan anak berini mereka saja. Rakyat pergi persetankan. Bila mengundi, cari rakyat, berjanji dengan rakyat, dah dapat kuasa, hilang. Kita sambung lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.